Pukul berapa ni? Pukul 5. Dah syuk-syuk ni. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Bimana Studio. Kali ini kami akan berikan lagi 5 tempat sejarah seram di negeri Terengganu Darul Iman, bahagian yang kedua. Okay, jadi hampa boleh pergi check it out mereka punya Facebook dan Instagram Soroja Kitchen untuk order. Penemuan biji besi di daerah Dungun merupakan daerah termaju di negeri Terengganu ketika dahulu dan kini. Malah ianya terkenal di kalangan negara-negara luar, khususnya negara pengimport besi seperti Jepun, Korea dan sebagainya. Dungun ini yang telah wujud pun bersama-sama Terengganu menjadi salah satu jajahan takluk kepada kerajaan Majapahit waktu ketika dahulu. Walau bagaimanapun, Dungun merupakan sebuah daerah dalam negeri Terengganu. Namanya dipercayai berasal daripada nama pokok Dungun disebabkan banyak tumbuh di kawasan Paya, Ayak Tawak. Dahulu adanya kisah yang seram di mana satu family yang dari Johor nak balik raya di Dungun, Terengganu, dan kisah tersebut bermula pada sekitar malam lebih kurang dalam 12 macam tu, di mana ada satu pasangan dan juga anak-anak dia. Masa tu isteri dia ni sangat duk mengandung. Mereka memandu melalui jalan dari Kuala Terengganu menuju ke arah Dungun. Masa dia bawa kereta ni jauh, ni kira cerita semasa dah ni, dia nampak ada satu kereta di depan dia memang betul-betul bergerak perlahan dalam anggaran 40 km sejam macam tu. Maka dia pun potong. Dia potong dalam beberapa minit lepas tu dia jalan lagi ke depan. Maka dia nampak lagi ada satu biji kereta color sama, dan dia pun orang kata husnuzon lah kan, sebab dia mungkin fikir yang mungkin tu kebetulan kot kereta yang sama, warna yang sama apa semua. Orang kata jalan di sebelah-belah berlawanan arus tu banyak juga kereta yang lalu lalang kan, jadi membuatkan dia sukar nak potong kereta yang depan ni lah. Kereta tu sama, color dia semua, brand dia semua sama. Jadi bila masa dia potong tu, dia dengan isteri dia nampak driver di dalam kereta kuning, kepala dia tu diikat macam pocong lah. Tapi tak full lah, kepala sajalah. Dan waktu dia dah habis potong kereta tu, dia pun terfikir apa yang dia nampak tu betul ataupun khayalan. Jadi suami dia tanyalah dekat isteri dia ni, nampak tak apa yang saya nampak tadi? Maka isteri dia ya, dia pun nampak benda yang sama. Kira kes ni macam familiar lah, sebab banyak kes macam ni berlaku kan dekat highway. Kebiasaannya lah. Kita tak tahu berapa ramai yang alami macam ni. Mungkin ini satu story, dan kisah yang Volkswagen kuning tu pun satu story. Yang agak familiar yang dekat sini, warna dia kuning juga. Allahualam lah apa cerita sebenarnya di sebalik kisah-kisah penampakan kereta yang sama. Sebab tu kita dah potong awal, tiba-tiba kat depan sana ada lagi kereta yang sama. Daerah Pakar ni pesat membangun hasil pelombongan petroleum dan gas asli di luar pantai Terengganu. Dia berhampiran dengan Keriteh. Petronas dipertanggungjawabkan untuk membangunkan kawasan Keriteh dan Pakar ni. Okay, penduduk loji penapis minyak Terengganu yang besar, okay, dan panjang juga terletak di sini. Pakar terletak di Terengganu kira-kira 100 km di selatan Kuala Terengganu. Tempat berhampiran dengan Pakar ialah Keriteh, Marang, Tanjung Jara, Kampung Labuhan, Mercang dan lain-lain. Di sebalik orang kata apa kemajuan minyak, petroleum dan sebagainya di Pakar ni, di tempat ataupun di daerah berdekatan dengan jalan
di kawasan Pakar ni, diceritakan bahawa ada satu kisah di mana ada satu family besar yang di mana mereka pergi konvoi. Okey, ni kira macam konvoi family lah, dekat Terengganu. Mereka naik 3 biji kereta yang di mana mereka ni nak balik daripada persinggahan daripada rumah saudara mereka ni. Semasa dalam perjalanan ni, dia menjadi satu perkara biasa lah kan, kita memang kata akan berhenti mana-mana kalau perjalanan tu jauh untuk kita solat dan sebagainya, nak jamak kasar kan. Jalan yang mereka lalu ni bukan highway tau, di jalan kampung yang biasa. Bawa kereta yang biasa 3 biji kereta ni, mereka terperasan ada satu masjid di daerah Pakar ni, di mana Masjid Pakar. Jadi mereka pun singgah lah dekat Masjid Pakar ni untuk jamak Maghrib Isyak. Kalau kita kata dia jamak, makna kata perjalanan mereka ni memang jauh lah. Mereka bawa orang kata keluarga yang besar, maka adalah banyak budak-budak kan di samping mereka. Maka budak-budak ni aktif lah berlari kan dalam dewan masjid tu pun semua duk berlari biasalah budak-budak kan. Orang dewasa tu, orang tua ni minta lah budak-budak ni cuba duk sengak-sengak kan, sebab salah seorang daripada mereka ni duk rasa macam ada orang perhati lah mereka ni daripada dalam masjid tu. Dia pakat-pakat lah bagi tahu dekat family dia yang lain yang duduk rehat-rehat dalam masjid ni, supaya kita keluar terus dan kalau boleh kita bergerak lah terus kan, tak payah duduk relax rehat apa dah kat sini, kita ambil jalan singkat, kita terus balik lah. Jadi masa mereka keluar dekat kawasan tangga tu, di mana kita nak letak slipper kan dekat kawasan tu, mereka keluar kat tangga tu, mereka perasan banyak gila slipper. Kalau ikutkan family tu pun ada lebih kurang dalam tak sampai 20 orang kot. Tapi slipper tu nampak macam slipper dekat tengah sembahyang Jumaat punya susunan lah, orang kata memang banyak lah kan kat situ duk berselerak. Tapi mereka tak tegur lah, yang tu yang bagus kan, mereka jenis kat situ, mereka tak tegur. Orang dewasa ni dah dapat hint budak-budak ni wallah alam mungkin mereka dah dukung dan sebagainya. Jadi mereka nampak slipper ni terlalu banyak, mereka pun jadi macam kalut kan duk cari slipper mereka apa semua. Jadi mereka pun terus naik kereta bergerak daripada situ. Orang-orang lakma dulu duk kata dalam masjid tu kalau boleh jangan duk buat hina, jangan duk berlari-lari. Budak-budak ni mereka tak tahu apa. Jadi kita orang dewasa ni kena make sure lah, bukan kata keselamatan daripada benda tu je, mungkin keselamatan daripada segi fizikal, jatuh ke apa, itu yang kita tak mahu. Sebab dalam masjid ni tempat beribadah, tapi budak-budak ni kita orang kata mereka ni tak tahu apa. Jadi orang dewasa yang kena ambil tanggungjawab lah. Bukit ni yang terletak di Terengganu, Malaysia, dia mempunyai tarikan tersendiri yang di mana dia mampu memukau para pengunjung tempatan dan luar negara dengan keindahan dan keunikannya. Bukit ni juga terletak di Kuala Besut yang jaraknya 4 km dari Pekan Kuala Besut. Daripada puncak bukit ni, pengunjung dapat melihat pulau perhentian. Namun, di sebalik keindahan ni semua, bukit ni juga menyimpan pelbagai kejadian misteri yang hanya diketahui oleh kalangan penduduk di kawasan situ je. Mana kata kawasan ni hanya orang-orang situ saja yang tahu. Dikatakan penduduk di sana pernah melihat seorang wanita tua berumur dalam sekitar ratusan tahun. Tetapi cara jalan itu seperti orang umur belasan tahun yang membawa baldi merah berisi buku Yasin di dalam dia. Tengah mundak mandi lah dekat kawasan situ kan. Dan di sekitar pantai yang orang kata banyak orang yang datang dekat sana, memang kalangan-kalangan pemancing lah. Kebanyakannya pemancing daripada luar lah yang datang kat situ. Juga pernah diganggu dengan jemaah manusia, bukan nenek tua tadi, benda lain. Dan juga gangguan daripada segi suara. Mereka dengar macam ada suara-suara duk panggil mereka, nama mereka apa semua dekat sana lah. Dan ada juga gangguan yang berbentuk fizikal. Mereka nampak macam ada lembaga hitam, ada pergerakan dan penampakan yang benda-benda raib ni lah. Jadi bukan saya nak cerita tempat ni untuk menjejaskan tempat tersebut, tapi pada saya sebagai orang luar, kita nak datang tempat orang ni, kita kena pastikan kita beradab lah di tempat orang. Takut-takut kita tak tahu, kita datang daripada jauh, maka benda-benda yang selain daripada manusia ni, hati yang kita saja, gerak-geri kita, apa yang kita cuba buat, benda-benda yang tak senonoh lah kan. Kebanyakan orang pergi sana ni, ada macam family datang sana, kebiasaannya dia akan riadah lah. Jadi yang couple-couple kat luar sana tu hati-hati lah kalau pergi tempat-tempat macam gini, takut ada sesuatu yang duk batin kita lah.
Cerita untuk kali ni tak ada tempat spesifik yang boleh dinyatakan, dan menurut title saya boleh pastikan tempat ni memang berada di Terengganu. Juga diceritakan oleh salah seorang daripada family yang nak pulang daripada tempat dia duduk di Selangor ke kampung halamannya di Terengganu. Perjalanan satu family ni memang sangat berjalan dengan lancar, Alhamdulillah, meskipun dia melalui highway, termasuk juga highway LPT2. Kalau hampa tak tengok lagi video 5 tempat sejarah seram Terengganu yang pertama, apa boleh klik di atas ni. Kisah yang dikongsikan tersebut memang tak diganggu semasa dalam perjalanan, berhenti di R&R, tak ada gangguan apa-apa pun, tak ada perkara-perkara mengerikan dan menyeramkan yang berlaku. Cuma apa yang berlaku bila mereka dah sampai kat kampung mereka, yang tu yang berlaku. Di mana mereka sampai betul-betul dekat rumah nenek dia ni. Nenek dia punya rumah ni ada satu pokok jambu betul-betul sebelah rumah nenek dia ni. Salah satu daripada family ni, dia ni perempuan, umur dalam sekitar 16-17 tahun gitu. Dia nampak ada susuk hitam duk tengah bertenggek dekat atas pokok jambu yang saya ceritakan tadi tu, dekat rumah nenek dia ni. Long story short, cerita dia panjang tau, tapi saya pendekkan, ringkaskan. Masa dia nak tidur, budak ni nak tidur, dia ada dengar macam bunyi cakaran cakaran kuku di dinding. Tak tahu binatang apa yang duk cakap. Biasalah rumah papan kan, so dia dengar macam duk cakap apa semua. Masa dekat tingkap bilik dia tu, dia tidur rumah bilik nenek dah, ada bunyi ketukan 3 kali ketukan tu, dan ada suara halus yang duk mengilai, dan suara halus tu berkata, cakap buka, aku nak masuk. Kita kalau dengar, sama lah dengan budak ni, dia tutup selimut dia daripada bawah sampai ke atas kepala dia, baca habis segala doa semua, sampai doa makan semua dia baca. Dalam selang berapa minit macam tu, dalam 1-2 minit, lepas tu dia dengar bunyi azan berkumandang. Waktu tu memang awal lagi, sebab waktu tu baru dalam 3 pagi lebih begitu lah. Dia dengar bunyi azan. Rupa-rupanya ayah dia yang azan. Pak dia buka pintu bilik, beritahu dia keluar daripada bilik, pergi ruang tamu apa semua. Pak dia beritahu yang pak dia sini pun dengar, di sekeliling rumah dia, rumah nenek dia ni, dengar bunyi cakaran. Kesimpulannya, dekat kisah ataupun cerita ni, rasa seram tu sebenarnya biasa. Tapi kalau kita fikir semua tempat seram, maka semua tempat kita pergi tu pasti ada sesuatu yang menunggu ataupun dia tunggu untuk mengganggu. Dah jadi salah satu tanggungjawab mereka lah, benda-benda ni untuk mengganggu dan mengacau cucu cicit Nabi Adam kita lah. Maka kita kena make sure lah yang kita bersih dan sebagainya tu semua. Nak tidur tu amal-amalkan ayat-ayat kursi apa semua. Bukit Besi ialah sebuah bandar yang kecil dalam daerah Dungun, Terengganu, Malaysia. Dungun lagi. Dia mendapat nama dari aktiviti pelombongan biji besi di situ. Ia dikenali juga sebagai Bukit Batu Besi. Bukit Besi ni terletak dalam kawasan Ketengah, dia short form lah, Kemajuan Terengganu Tengah. Dan ia juga terletak dalam jajaran lebuh raya Jerangau ke Jabur. Di Bukit Besi, Kuala Terengganu ini juga terdapat bukti kewujudan penempatan zaman Paleolitik akhir dan berterusan sehingga zaman Neolitik. Terengganu dahsyat tempat daerah semua sebab mereka jumpa beberapa alat batu berupa kapak batu licin di tapak terbuka juga ditemui secara tidak sengaja di sana. Cerita ni panjang, jadi saya ringkasnya sajalah cerita ni, di mana ada satu mamat ni yang menumpang lori, seorang pakcik driver lori daripada Shah Alam nak ke Terengganu. Kejadian ni berlaku di jalan Bukit Besi ni lah, yang awal sejarah kita cerita tadi, di mana mamat ni minta untuk tumpang supaya boleh dapat balik ke kampung halaman dia lah di Terengganu. Jadi kejadian ni berlaku di jalan Bukit Besi dekat Terengganu. Maka pakcik ni pun bergerak lah daripada Shah Alam ke Terengganu kan. Sampailah ke satu perjalanan tu, orang kata dah hampir masuk ke Terengganu, jalan Bukit Besi ni, pakcik yang duduk sebelah dia ni beritahu lah kat mamat ni, dia beritahu sila tutup tingkap sebab tempat ni keras sikit. Pakcik ni jenis cakap terus direct kan dekat mamat ni. Jadi mamat ni dia rasa macam ada satu perasaan ingin tahu. Dia nak tanya lah pakcik ni, apa yang keras kan dekat sini. Mulut dia ni pun boleh tahan capui kan. Maka pakcik driver ni pun cerita lah dekat dia kan, disebabkan dia rasa nak tahu sangat. Pakcik ni dia pengalaman dah bertahun-tahun kan. Maka dia tak kisah lah benda-benda macam ni kan. Duduk nampak hari-hari kan.
Jadi pakcik ni pun cerita pengalaman dia masa dia bawa lori daripada Shah Alam ke Terengganu. Pakcik ni cerita di mana dia biasa duk nampak lah masa dia bawa lori dekat jalan Bukit Besi ni, dia nampak ada pocong bergolek kan depan pakcik tu. Dan kalau orang lain, pakcik tu kata, kalau orang lain lalu naik kereta ke naik motor ke bas ke, mungkin nampak pocong tu akan berhenti tergolek, boleh menyebabkan insiden dan sebagainya lah. Sebab di sekitar jalan Bukit Besi tu, kata pakcik ni, dulu ni kisah dulu, memang banyak pokok-pokok yang besar-besar kat tepi tu yang ada bekas-bekas hancur lah kat batang pokok tu disebabkan pelanggaran kereta-kereta yang aksiden. Bila fikir balik, memang kalau nampak benda tu dia akan ke serong ke kanan atau ke kiri kan, maka dia akan langgar pokok lah. Jadi mamat ni pun duduk khusyuk dengar pakcik ni cerita kan. Tak sampai dalam 10 minit macam tu, pakcik ni duduk bercerita. Depan hujung jalan sikit tu, ada kira dalam jalan depan ni, kat depan hujung sana sikit tu, tiang lampu jalan kan, ada satu orang, tak tahulah wallahu alam lah kan, dia kata dia nampak orang. Jadi kita verify kat sini, mungkin dia nampak makhluk something, tapi memang bentuk orang lah. Kalau kita nak ambil logik, mungkin orang gila kot kat situ kan. Dia pakai sekali dengan, orang kata berbaju ala-ala hoodie semua kat atas kepala kan. Ada hoodie kan. Memang duk tunduk kan. Muka gelap kan. Masa lori pakcik dengan mamat ni duduk naik, lalu tepi orang tu, pakcik ni hebat jangan duk tengok. Mamat ni dia memang ketegak, habis dia tengok juga. Tengok, memang benda tu duk tunduk kan. Tak tengok balik kan. Sampailah mereka punya lori tu dah lepas dah ke depan, mamat ni tengok dekat side mirror tepi lah kan. Tengok side mirror tepi ni, makhluk tadi tu lambai tangan tau. Kira kononnya nak tumpang lah. Saya duk heran cerita ni sebab lori dah lepas baru nak lambai tangan nak tumpang. Kepada abang-abang lori dekat luar sana, tak kisahlah negeri mana pun. Weh, salute hampa gila-gila. Sebab hampa macam-macam hampa alami dan hampa rasa kan. Bawa seorang-seorang pula, kalau jenis ada partner tak apa kan. Tapi kebanyakan yang saya tahu memang seorang-seorang tu nampak. Abang-abang driver lori semua pun memang sempoi lah. Tak kisahlah hampa bawa berat mana pun jentera tu. Hampa memang sempoi. Salute habis lah hampa. Kerja hampa ni memang kata risiko dia tu pun boleh tahan lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. 5 tempat sejarah seram di negeri Terengganu, Darul Iman, bahagian yang kedua. InsyaAllah kita akan cuba sambung lagi negeri yang seterusnya. Kepada hampa semua yang menonton video ni, tak kisahlah dengan siapa pun menonton, seorang-seorang ke apa, orang Terengganu dekat sana yang menonton video ni boleh kongsikan kisah-kisah seorang hampa dan misteri dekat bawah komen, okey? Jangan lupa untuk subscribe kepada siapa yang belum subscribe, tekan button loceng di tepi dah, dan boleh follow Facebook, Instagram, Twitter Bimana Studio. Sehingga kita berjumpa lagi di next video insyaAllah. Mungkin negeri yang seterusnya seperti mana di part 1 kita akan continue insyaAllah. Part 2 punya cerita seram ni kita nak habis dah ni kan. Kita habiskan, kemudian kita akan pergi terbang ke luar ke Malaysia insyaAllah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.